Kerajaan mengambil maklum mengenai perancangan kerajaan Indonesia untuk menubuhkan satu ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur, Indonesia, dan kerajaan percaya bahawa pembangunan ibu kota baru itu bukan sahaja akan mengeratkan hubungan dua negara tetapi akan merancakkan lagi ekonomi di kedua-dua belah pihak, khususnya di kawasan negeri Sabah dan Sarawak yang bersempadan dengan Kalimantan. Bagi tujuan tersebut ada dua aspek yang diberi penekanan oleh kerajaan, iaitu pertama, untuk memastikan kita meningkatkan ketersambungan infrastruktur dan juga memperkukuhkan keselamatan sempadan dan maritim supaya kita boleh memastikan kita dapat limpahan yang sama daripada pembangunan ibu kota Nusantara itu. Selain daripada 5.68 bilion peruntukan untuk 1,142 projek yang sedang berjalan di Sabah mengikut Rolling Plan 2 RP2, bagi tahun 2023 ini, kerajaan telah menyemak semula dan mengemaskini keperluan projek pembangunan sempadan di Sabah merangkumi aspek infrastruktur dan juga keselamatan. Ini ekoran daripada beberapa siri mesyuarat. Pertamanya di antara Yang Amat Berhormat Tan Bun dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Seterusnya beberapa keputusan dibuat di mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Jadi saya bacakan projek-projek yang bersabit dengan pembangunan sempadan yang dalam pelaksanaan dan juga dalam perancangan yang akan dimuktamadkan untuk RP4 iaitu 2024 ya. Jadi projek dalam pelaksanaan pertama, pos keselamatan Polygon dengan kos sebanyak 2 juta dari segi jalan-jalan sempadan, kerja awalan dan juga reka bentuk awalan jalan baru dari Kalabakan ke Semanggaris iaitu di sempadan Malaysia Indonesia telah diluluskan tahun ini dengan peruntukan awal kerja awalan 13 juta. Kemudian sedang dilaksanakan jalan dari Pekan Pagalungan ke Pekan Sempadan Bantul di Pensiangan dengan kos 252 juta. Ekoran daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai peruntukan tambahan 1 bilion untuk infrastruktur sempadan, projek-projek ini sedang dimuktamadkan dan dibawa ke RP4. Tuan Dipertua, kalau saya dapat sedikit masa untuk... Silakan, Yang Menteri. Keutamaan diberikan untuk membina ICQS dan Post Immigration. Pertamanya ialah pembinaan Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin atau ICQS di Serudung, Kalabakan dengan kos keseluruhan sebanyak 819 juta iaitu 219 juta untuk quarters dan juga kita perlu tambah baik jalan-jalan menghubung ke kompleks itu dan itu akan menelan belanja 600 juta. Keputusan-keputusan itu telah dibuat dan akan dimuktamadkan dan diproses untuk pelaksanaan. Kemudian untuk pembinaan ICQS di Bantul, Pagalungan, anggaran kos setakat ini ialah 367 juta dan pembinaan ICQS itu berjumlah 57.7 juta, tetapi rundingan dan juga kajian masih lagi berjalan di antara pihak Kementerian Ekonomi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kita melihat kesesuaian sama ada kita perlu full flash dengan izin ICQS ataupun pos kawalan sempadan sahaja. Dan juga pembinaan Post Immigration Long Pasir, kos projek berjumlah 25 juta dan kita akan bermula dengan perolehan tanah. Untuk pos-pos keselamatan yang akan dinaik taraf ialah di pos PGA Pagalungan di Nabawan, kos 4 juta. Kemudian pos keselamatan Haji Kuning di Pulau Sebatik. Ini di sebelah Tawau saya ingat, tapi dia juga merangkumi infrastruktur sempadan. Anggaran kos berjumlah 5 juta dan kita akan membina 27 landing pad dan juga fuel dam. Ini untuk infrastruktur keselamatan.
dengan anggaran kos 8.25 juta yang akan dimuktamadkan untuk RP4. Jadi insya-Allah dengan perancangan projek begini dan juga tambahan yang telah diumumkan, kita berharap penyediaan infrastruktur ini akan membolehkan limpahan daripada pertumbuhan ekonomi itu dan ketersambungan itu akan memberi manfaat kepada penduduk di sepanjang sempadan Sabah apabila Ibu Kota Nusantara mula beroperasi kelak. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Kalabakan, soalan tambahan. Terima kasih Menteri yang memberikan jawapan yang komprehensif. Soalan tambahan daripada saya, apakah bentuk cabaran yang bakal dihadapi oleh pihak kementerian di dalam merealisasikan perancangan strategik yang telah dirangka, dan adakah pihak kementerian telah mempersiapkan pelan tindakan awal bagi menangani cabaran ini, serta sejauh manakah komitmen kementerian untuk memastikan hasrat yang telah dirancang itu dapat dilaksanakan. Terima kasih Kalabakan. Dia bermula dengan komitmen daripada Kerajaan Persekutuan untuk memberikan peruntukan yang sewajarnya kerana jurang di antara kedudukan infrastruktur di kawasan-kawasan sempadan seperti Kalabakan, Tawau, Pensiangan dan dia sampai ke Sepitang sebenarnya. Jurang itu terlalu besar. Jadi komitmen ini bermula supaya kita boleh membina infrastruktur. Cabaran seterusnya ialah untuk memastikan bahawa infrastruktur yang ada ini disambut oleh kedua-dua belah pihak, iaitu orang ramai, perniagaan dan sebagainya. Tetapi harapan kita ialah dengan adanya infrastruktur ini akan mula menarik peniaga dan juga orang ramai supaya menggunakan ketersambungan itu. Cabaran yang satu lagi sebenarnya ialah untuk memastikan kesinambungan dari segi infrastruktur di antara di sebelah Kalimantan dengan sebelah kita. Jadi kita juga ingin memastikan supaya perancangan itu mempunyai nilai strategik dari sebelah kita juga, supaya tidak semata-mata kita menunggu kehadiran infrastruktur di sebelah Kalimantan kemudian kita terpaksa sambung. Kerana kalau itu berlaku, maksudnya dia akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan strategik daripada sebelah Kalimantan. Tapi saya percaya dengan bermulanya infrastruktur besar begini, ia akan mula menarik minat dan juga pelaburan daripada sektor swasta juga untuk mengambil kira ketersambungan ke sebelah Kalimantan. Terima kasih. Yang Berhormat yang sebelah kiri, Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sehubungan dengan apa yang telah dilontarkan oleh Yang Berhormat Menteri berhubung kait dengan hubungan kita dengan Kalimantan, Indonesia bersama dengan Malaysia, Sabah, Sarawak. Saya ingin bertanya, dalam sudut disebutkan perdagangan, pelaburan khususnya. Kerana saya pernah melawat masa saya jadi Ketua Menteri dan paling dekat Tawau tu, ke ibu kota Indonesia kelak nanti dari Kalimantan, Estonia. Dalam hubungan ini, pelaburan, adakah kerajaan mempunyai rancangan tak menunggu lagi prasarana yang ada? Dah ada prasarana, Labuan. Labuan itu mempunyai financial hub yang sedia ada. Dan saya yakin pelabur-pelabur yang akan datang ini akan bukan hanya melabur di Kalimantan, mereka akan menggunakan kemudahan financial facilities yang ada berhampiran. Bayangkan sepanjang berpuluh tahun Indonesia, Jakarta dengan Singapura, berbilion duit dilaburkan di Singapura untuk membolehkan supaya penyimpanan pelabur tidak begitu mungkin lengkap bank-bank yang ada di Indonesia, tapi di sini saya yakin tidak ada seumpama itu di Kota Kinabalu, tidak ada seumpama itu di Kuching, tapi di Labuan dah ada financial hub. Adakah pihak kerajaan mempunyai rancangan untuk memantapkan, memperluaskan, meningkatkan kemudahan supaya financial hub ini juga akan menjadi satu landasan untuk kita dapat meraih pelabur-pelabur datang dari luar untuk melabur di negara Malaysia? Terima kasih Sempurna. Sudah tentu bila
ada level jelas. isyarat yang jelas daripada kerajaan bahawa kawasan dan pembangunan sempadan ini menjadi tumpuan, itu akan merancakkan lagi pelaburan-pelaburan. Saya melihatnya sebagai satu peluang kepada Labuan sebagai pusat kewangan pesisir pantai untuk kita menarik lebih banyak penyertaan supaya pelaburan-pelaburan itu akan menggunakan Labuan untuk menstrukturkan pembiayaan dan sebagainya. Tetapi ini memerlukan sambutan juga daripada pihak swasta, dan yang saya ingat walaupun ini di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan yang bermakna sempurna mengenai kedudukan dan juga dasar-dasar yang melibatkan Labuan sebagai pusat kewangan pesisir pantai, tetapi saya setuju dengan sempurna bahawa itu sebenarnya memberi ruang yang besar untuk Labuan mengambil kesempatan pelaburan-pelaburan dan minat yang baru hasil daripada pembangunan kawasan sempadan ini, dan insya-Allah akan dipanjangkan supaya ada tumpuan yang khusus untuk meningkatkan kembali daya saing Labuan sebagai pusat kewangan pesisir luar pantai. Terima kasih. Terima kasih Menteri.